Salam kepada saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan meneruskan untuk merenungi tentang tema jangan menghakimi dengan menterokai firman di Matius bab 7 ayat 1 sampai 12. Mari kita datang untuk berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami puji Tuhan sebab Tuhan adalah baik. Bantulah kami memahami firman-Mu dan biarlah jiwa kami menjadi perkakas yang digunakan oleh Tuhan menjadi sarang berkat untuk lebih banyak orang. Oh Tuhan, semoga masa ini diperkenan oleh Tuhan dan ampunlah dosa kami, memberi kami kekuasaan daripada Tuhan untuk bertaubat dan juga berbaling balik kepada Tuhan, supaya jiwa kami memang menikmati perubahan dari hati dan juga fikir. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, dengan firman Tuhan Matius bab 7 ayat 1 sampai ke 12. Jangan menghakimi atau kamu juga akan dihakimi. Kerana dengan cara yang sama kamu menghakimi orang lain, kamu akan dihakimi, dan dengan ukuran yang kamu gunakan, ia akan diukur kepada kamu. Mengapa kamu melihat sepihak kayu di mata saudaramu dan tidak memperhatikan barut di matamu sendiri? Bagaimana kamu boleh berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan sepihan itu dari matamu, sedangkan sepanjang masa ada barut di matamu sendiri. Kamu munafik. Keluarkan dahulu barut dari matamu sendiri, dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sepihan dari mata saudaramu. Jangan belikan kepada anjing apa yang suci, jangan lemparkan lembu tiara kepada babi. Jika kamu melakukannya, mereka mungkin akan menginjak-injaknya dan berpaling sedang mencapik-capik kamu. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Kerana setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang membeli batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau membeli ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu membeli pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki sebagai orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah belas kasihan terhadap kekerasan hati kita yang begitu sukar untuk mempercayai kebaikan Tuhan. Sehingga Tuhan kita berkenan untuk memperluaskan topik ini dan mengulangi sedang mengesahkan apa yang telah dia ucapkan. Kerana setiap orang katanya yang meminta menerima, jadi dia ada siapa yang perlu kekurangan berkat. Dan dia yang mencari. Bahkan setiap orang yang mencari menemui kasih dan lupa Tuhan. Dan kepada dia yang mengetuk, kepada setiap orang yang mengetuk, pintu kebenaran akan dibukakan. Supaya di sini tidak ada ruang untuk sesiapa berputus asas, seolah orang mereka mungkin meminta atau mencari atau mengetuk dengan sia-sia. Anda ingat sentiasa untuk berdoa, untuk mencari, untuk mengetuk dan tidak pengsan. Dan kemudian jadi itu tetap pasti. Ya kukur seperti tiang-tiang sogar yang lebih kukur. Kerana langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tidak akan lenyap. Sememangnya firman Tuhan itu berdekatan untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, untuk menghilangkan setiap dalih untuk tidak percaya. Tuhan kita yang diberkati dalam ayat-ayat berkitu menggambarkan lebih jauh apa yang telah dia katakan dan merujuk kepada apa yang berlaku dalam hati kita sendiri. Siapa di antara kamu, katanya, jika anak meminta roti akan memberinya batu? Adakah kasih sayang semula jadi akan membenarkan anda untuk menolak permintaan yang munasabah daripada orang yang anda sayang? Atau jika dia meminta ikan, adakah dia akan membeli urannya? Adakah dia akan membeli perkara yang berbahaya sebagai ganti perkara yang bermanfaat? Supaya anda boleh menerima jaminan sepenuhnya, bahkan daripada apa yang anda rasakan dan lakukan sendiri. Di satu pihak, bahwa tiada kesan buruk yang mungkin berlaku akibat permintaan anda. Dan di pihak lain, bahwa ia akan disertai dengan kesan baik, iaitu bekalan penuh untuk semua keperluan anda. Jika kamu yang jahat tahu membeli pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapamu yang di surga.
Tuhan yang murni tidak bercampur kebaikan hakiki akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Atau seperti yang dinyatakan pada kesempatan lain. Memberi Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Dan dia tergantung semua perkara yang baik, semua kebijaksanaan, kedamaian, kegembiraan, kasih, seluruh harta kebajikan dan kebahagiaan. Semua yang telah Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi. Saudara-saudari, tetapi supaya doa Anda mempunyai berat penuh dengan Tuhan, pastikan Anda berada dalam amal dengan semua orang. Jika tidak, ia lebih cenderung untuk membawa ketutukan daripada berkat ke atas kepala Anda sendiri. Anda juga tidak boleh mengharapkan untuk menerima sebalang berkat daripada Tuhan selagi Anda tidak mempunyai amal terhadap jiran Anda. Oleh itu, biarkan halangan ini disingkirkan tanpa mereka. Besarkan kasih Anda terhadap satu sama lain dan terhadap semua orang. Kasihilah mereka bukan dengan perkataan sahaja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oleh itu, segala perkara yang kamu mau orang lakukan kepada kamu, lakukan demikian kepada mereka. Kerana inilah hukum dan nabi-nabi. Ini adalah undang-undang diraja itu, peraturan emas beras kasihan sedang keadilan. Yang bahkan Maharaja Kafel mengibarkan yang ditulis di atas pintu kebak istananya. Sesuatu peraturan yang ramai percaya secara semula jadi keungkir pada minta setiap orang yang datang ke dunia. Dan dengan demikian adalah pasti bahawa yang memuji diri sendiri sebaik saja didengar kepada hati nurani dan pemahaman setiap orang sehinggakan tiada seorang pun yang boleh dengan sengaja melanggarnya dan membawa hukuman dalam datanya sendiri. Inilah hukum dan nabi-nabi. Ada apa saja yang tertulis dalam hukum yang Tuhan telah wahyukan kepada umat manusia pada zaman dahulu. Dan apa saja perintah yang telah Tuhan berikan melalui nabi-nabinya yang kudus sejak dunia bermula. Semua dilingkaskan dalam beberapa patah perkataan. Semuanya tergantung dalam arahan ringkas ini. Dan ini juga kita difaham dengan betul melangkumi keseluruhan iman yang Tuhan kita datang untuk mentegaskan di bumi. Pengertian negatif peraturan yang boleh difaham sama ada dalam pengertian positif atau negatif. Jika difahami dalam pengertian negatif, maknanya ialah apa saja yang Anda tidak mahu orang lain lakukan kepada Anda, janganlah kamu lakukan kepada mereka. Ini adalah peraturan yang jelas, sentiasa bersedia, sentiasa mudah untuk digunakan. Dalam semua kes yang berkaitan dengan jiran Anda, jadikan kepada beliau adalah sebagai keadaan Anda sendiri. Bayangkan keadaan berubah dan Anda berada dalam situasi orang itu sekarang. Berhati-hati agar Anda tidak mengizinkan perangai atau pemikiran, tidak mengeluarkan kata-kata, tidak mengambil langkah yang Anda akan kecam pada orang itu. Sekiranya keadaan berubah sedemikian, jika difahami dalam erti langsung dan positif, maksud jelas peraturan ini ialah apa saja yang Anda boleh inginkan secara munasabah daripadanya. Andaikan Anda berada dalam keadaannya, lakukanlah dengan sepenuh kemampuan Anda kepada setiap anak manusia untuk mengaplikasikan di dalam satu dua contoh dengan jelas, yang ada jelas kepada hati nurani setiap orang. Kita tidak mahu orang lain menghakimi kita. Seharusnya tanpa sebab atau dengan mudah berfikir buruk tentang kita, apatah lagi kita tidak mahu sesiapa membincang, bercakap buruk tentang kita. Seharusnya menyebarkan kesalahan atau kelemahan sebenar kita. Aplikasikan ini kepada diri Anda sendiri. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang Anda tidak mahu dilakukan kepada diri Anda. Dan Anda tidak akan lagi menghakimi jiran Anda. Jangan sekali-kali berfikir jahat tentang sesiapa tanpa sebab atau dengan mudah. Lebih-lebih lagi, jangan bercakap jahat. Anda tidak akan menyebut kesalahan sebenar seseorang yang tidak hadir. Kecuali setakat yang Anda yakin ia benar-benar diperlukan untuk kebaikan jiwa-jiwa. Saudara-saudari, keinginan untuk kasih dan keadilan. Sekali lagi kita ingin semua orang mengasihi dan menghargai kita dan bersikap terhadap kita menurut keadilan, belas kasihan dan kebenaran. Dan kita boleh secara munasabah menginginkan agar mereka melakukan semua kebaikan yang mereka mampu tanpa mencitrakan diri mereka sendiri. Ya, dalam hal-hal luaran, menurut peraturan yang diketahui, kelebihan mereka harus memberi jalan kepada kemudahan kita, kemudahan mereka kepada keperluan kita, dan keperluan mereka kepada
keadaan ekstrim kita. Saudara-saudari, sekarang marilah kita hidup mengikut peraturan yang sama. Marilah kita lakukan kepada semua orang seperti yang kita ingin mereka lakukan kepada kita. Marilah kita mengasihi dan menghormati semua orang. Biarlah keadilan, belas kasihan dan kebenaran mengatur semua fikiran dan tindakan kita. Biarlah kelebihan kita memberi jalan kepada kemudahan jiran kita. Dan siapa kemudian yang akan mempunyai sebarang kelebihan yang tertinggal, kemudahan kita kepada keperluan jiran kita, keperluan kita kepada keadaan ekstrim mereka. Ini adalah morality yang tulen dan asli. Lakukan ini dan engkau akan hidup. Seberapa ramai yang berjalan mengikut peraturan ini, damai sejahtera dan rahmat akan berada dikuniai ke atas mereka. Kerana mereka adalah Israel Allah. Tetapi perlu diperhatikan. Tiada sesiapa yang boleh berjalan mengikut peraturan ini dan tidak pernah sejak permulaan dunia. Tiada siapa yang boleh mengasihi jirannya seperti diri sendiri kecuali dia terlebih dahulu mengasihi Allah. Dan tiada siapapun boleh mengasihi Tuhan melalui dia, melainkan dia percaya kepada Kristus. Melainkan dia memperolehi pertebusan melalui darahnya dan roh Tuhan bersaksi dengan rohnya bahwa dia adalah anak Tuhan. Oleh itu, iman masih menjadi akar segala-galanya. Baik keselamatan masa kini maupun masa depan. Kita harus berkata kepada setiap orang yang berdosa, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Engkau akan diselamatkan sekarang. Sebab engkau boleh diselamatkan untuk selama-lamanya. Diselamatkan di bumi, sebab engkau boleh diselamatkan di surga. Percayalah kepadanya dan imanmu akan bekerja melalui kasih. Engkau akan mengasihi Tuhan Allahmu kerana dia telah mengasihi. Saudara-saudari, engkau akan mengasihi jiran tetanggamu seperti dirimu sendiri. Dan kemudian dia akan menjadi kemuliaan dan kegembiraanmu untuk menggerakkan dan mentingkatkan kasih ini. Bukan sekadar mentahan diri dari apa yang bertentangan dengannya. Dari setiap pemikiran, perkataan, dan tindakan yang tidak baik. Tetapi dengan menunjukkan semua kebaikan kepada setiap orang yang engkau ingin dia tunjukkan kepadamu. Saudara-saudari, marilah dengan kasih dan rahmat Tuhan kita dapat mengasihi orang lain. Kita tidak menghakimi mereka dengan satu hati yang mahu bercakap mereka sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik. Yang penting kita membawa mereka, mengasihi mereka. Kalau mereka memang asal salah, dengan kebenaran, dengan kasih, kita membawa mereka kepada Tuhan. Bukan sengaja untuk menghakimi dan menghakimi. Tetapi kalau Tuhan bantu kami, tahu kesilapan orang lain, kita berdoa supaya Tuhan boleh bawa mereka balik dan kita dengan hati yang kasih dan sayang bawa mereka kepada Tuhan. Inilah akan diberkati Tuhan. Marilah kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, sebab Yesus sudah kasih kami, bantulah kami kasihi kawan kami seperti kasihi sendiri. Dengan nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan sekeluarga. Amin.